Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin. Kita mulakan dengan bismillah. Okey, hari ini saya nak sharekan dengan korang cara saya tahu. Okey, untuk penyiraman yang betul, macam mana kita nak tahu media tanah tu kita nak siram ataupun kita tak siram. Okey, itu cara saya korang. Yang pertama, kita kena tengok media tanah tu kering ke, basah ke, bengek ke. Okey, kalau media tanah yang saya selalu pakai, dia tak akan menyebabkan lecak atau tanah dalam pasu tu becek. Sebab apa? Saya pakai media tanah yang poros. Okey, poros tu contoh kalau kita siram, air tu terus mengalir. Dia tak akan simpan dalam pot kita atau pasu kita. Okey, cara-cara yang kita kena tengok untuk waktu yang macam mana kita nak perlu siram atau tak perlu siram. Okey, cara saya akan tunjukkan dengan korang. Okey, media tanah saya ni pagi semalam baru saya siram sebelum saya pergi kerja. Okey, media tanahnya agak lembab. Nampak? Kita dah tahu dah, kita pegang dia dah basah. Tengok, basah dan lembab. Okey, kalau basah dan lembab ni kita tak perlu siram. Sebab media tanah saya tak kena cahaya matahari direct langsung. Okey, sebab dia bahagian dalam rumah atau bumbung. Okey, sebab tak panas. Kalau yang media tanah agak kering, nanti saya akan tunjukkan media tanah kering macam mana. Media tanah basah tak perlu siram. Okey, tengok. Semua media tanah tanaman saya semua basah dan lembab. Dia tak, contoh, tak berlecak, tak bengek. Itu bagus, media tanah kita bagus. Kalau media tanah kita becek, lepas tu bertakung air, tu tak bagus untuk tanaman kita. Sebab apa saya cakap tak bagus? Sebab bila kita siram air tu, dia tak menyerap langsung terus ke akar. Kebanyakannya kalau orang pakai media tanah sahaja, contoh ada setengah orang dia pakai media tanah yang agak macam tanah liat tu, tahu tak? Dia ada juga, kadang ada jual juga. Saya tak suka jenis campuran tanah yang ada tanah-tanah liat. Sebab tanah-tanah liat tu dia ada campuran dengan tanah hitam dengan tanah merah. Tanah merah tu kadang-kadang kalau kita guna, dia tak direct langsung ke akar dan air akan bertakung. Kalau air akan bertakung, dia duduk dalam pot, bahaya untuk pokok kita. Sebab apa saya cakap bahaya untuk pokok kita? Dia akan busuk akar. Kalau busuk akar tu tak elok untuk media tanah kita. Okey, kalau lembab macam ni, korang rasa dulu. Okey, korang rasa tanah tu lembab macam ni ke, korang dah boleh rasa basah dan lembab, korang tak perlu siram. Okey, kalau saya kebanyakannya pokok ikut pada cuaca dan media tanah. Kalau media tanah korang basah, korang tak perlu siram lah. Kalau media tanah korang kering, baru korang siram. Okey, kalau basah macam ni, saya selalu 3 kali atau 2 kali 3 hari atau 2 hari sekali saya siram. Waktu pagi. Lepas tu, waktu malam, korang jangan siram. Kalau boleh, elakkan siram pokok bunga di waktu malam. Waktu malam tu, malam sampai ke pagi tu kan tak ada cahaya matahari. Bila tak ada cahaya matahari, dia lama dalam pot kita. Air tu jadi becek dan lama dalam pot kita. Bila lama duduk dalam pot kita, dia akan kena akar. Bila dia kena akar, itu yang jadi pokok kita busuk akar. Okey, kita cari pokok yang agak kering. Okay, macam saya, alhamdulillah, media tanah saya semuanya basah. Kalau basah, kita tak perlu siram. Okey, kita tengok lagi.
Okey, ni bahagian yang pokok keladi kesayangan saya. Ni pokok keladi kesayangan saya. Kita tengok media tanah dia juga. Okey, media tanahnya tak ada bertakung air. Dia tanah poros. Tu saya cakap, kalau campuran tanah ni bagus untuk pokok kita. Untuk apa? Untuk dia berjalan lancar. Airnya berjalan lancar. Airnya tak bertakung dekat pot. Okey. Ni anak-anak pokok keladi saya yang baru nak membesar. Yang atas tu dah besar-besar lah. Kalau keladi ni dia suka dengan cahaya matahari, tapi jangan terlampau panas. Macam contoh kalau pokok macam ni nampak, dia tak boleh kena panas. Kalau ada macam kain macam ni, tirai-tirai ni okey. Sama juga, media tanahnya agak basah, nampak. Kalau basah, korang tak perlu siram lah. Okey. Dekat sini pun sama. Okey, kalau macam ni, anakkan. Kalau kering, macam ni kering nampak. Kalau macam ni kering, korang tak perlu siram, okey? Senyap, dik. Okey. Tu anak saya tu kalau main game macam tu lah, dia bising sikit. Macam ni nampak. Okey, media tanah ni agak basah. Tapi dia basah tak berapa basah. Tapi dalamnya agak lembap sikit. Dalamnya. Okey. Kalau anakkan, korang tak perlu kerap lah. Ni anakkan. Korang kalau yang anakkan, korang tak perlu kerap siram. Janji dia lembap-lembap. Okey, boleh. Kalau dia kering, korang kena siram. Okey. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita nak siram. Kalau saya pakai paip je, senang. Okey. Ni pun sama nampak. Agak basah-basah. Kalau basah memang saya tak akan siram korang. Saya tak akan siram. Tengok pada media tanah. Kalau media tanah tu kering, korang tahu kan macam mana kering, macam mana basah. Nampak. Hari tu pokok ni nama pokoknya nampak ada nama. Saya senang je korang. Ada hari tu subscriber saya tanya, pokok apa tu kak? Ni pokoknya. Sekarang saya dah tulis dekat pasu, senang. Hari tu pokok ni nak tumbuh 3 daun pun susah tau. Saya ambil bijinya, saya potong, lagi separuh saya tanam untuk jadi anak kan. Okey, dia dah mula ada 3 daun. Nampak? Ni. Ni pun sama, agak basah. Agak basah korang. Okey, agak basah. Nampak. Okey. Kalau media tanah agak basah, korang tak perlu siram. Kalau saya senang je, saya siram pakai pipe. Okey, saya tunjukkan korang cara penyiraman. Kalau terlampau kering, okey. Kalau terlampau kering, korang siram macam ni. Itu kalau terlampau kering. Okey. Kalau tak berapa kering, just saya basah-basahkan dia punya daun je. Basahkan dia punya daun. Lepas tu saya siram memang tak terlampau banyak. Saya aja ambil paip macam ni, saya siram macam ni je. Saya kasih macam ni je, nampak. Kalau media tanah saya basah, yang sebelah sana, belah dalam semua basah kan, saya tak akan siram. Kalau basah, saya tak akan siram. Okay, kalau yang ini dia tak berapa basah, cuma dia macam kering-kering basah. Saya siram macam ni. Nampak, saya siram macam ni. Macam ni je saya siram. Lepas tu dah. Lepas tu sebelah sini pun yang agak-agak kering, kita siram macam ni je. Saya tak adalah siram macam ni lama. Tak ada, saya tak pernah. Saya sekadar basah di atas sebab dalam tu dia masih basah. Okey, kalau terlampau kering, okey, media tanah tu terlampau kering, contoh macam ni. Yang ini terlampau kering, ni bahagian yang tempat panas. Okey. Okey, kalau yang kat tempat panas tu saya akan siram lama sikit. Macam ni.
Okey, lama sikit. Yang agak kering, yang betul-betul kering tu bahagian luar lah. Bahagian luar. Tapi tak banyak lah pokok saya yang di bahagian luar. Kalau bahagian luar, korang kena siram. Contoh macam ni, korang siram banyak sikit. Kalau bahagian luar, cuaca panas, dia dekat luar bahagian panas, korang siram 2 kali, 1 hari 2 kali. Kalau macam pokok-pokok kat rumah saya ni, dia tak ada kena panas. Banyaknya dekat bawah-bawah atap. Okey, saya akan siram macam ni. Nampak. Macam ni lah cara saya hari-hari kalau saya siram. Macam ni je. Biar daun tu basah. Lagi elok tau. Kalau korang siram sekali dengan daun dia basah, elok sangat. Dia memang akan segar. Segar, cantik. Macam ni lah cara saya. Pakai pipe biasa je korang. Siram je. Tapi yang sebelah sana tu memang saya tak akan siram. Sebab media tanah tu dah basah, lembap. Okey. Tu saya suka campuran tanah yang betul. Media tanah dan air akan keluar. Dia tak akan menakung. Macam tu. Okey, macam ni cara saya. Macam tu je korang. Tak payah susah-susah korang nak siram. Kalau saya siram tak akan banyak. Kalau pokok media tanah agak lembap, lembap macam tu, tak payah siram sangat. Okay? Tempat yang sini tadi agak basah kan korang. Media tanah tu agak basah. Korang tak perlu siram. Kalau korang kerap siram, dia akan menyebabkan busuk akar. Kalau korang nak tahu bagaimana pokok tu boleh busuk akar, okay, daun dia akan menguning. Menguning atau terbakar. Tak semestinya kena panas dia terbakar. Contoh, korang punya tanaman outdoor, dalam rumah, bukan dalam lah, bawah atap, okay, tempat redup, korang akan pelik. Kenapa kat tempat redup tapi daun dia stay terbakar? Bermakna korang lebih siram. Kalau lebih siram, dia akan daun terbakar atau layu. Bila layu, bermakna akar mula membusuk. Bila akar mula membusuk, kalau tips saya kalau akar dah mula membusuk, saya akan buang tanah tu. Tapi saya tak pernah dapat yang pokok yang busuk akar. Sebab saya akan jaga media tanahnya betul. Jangan kerap siram. Okay. Tu tips saya untuk korang. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan selalu sesiapa yang selalu sokong saya, support saya. Terima kasih banyak. Bye.